Babu salati ilal harbah ke ilal anazah. Harbah ke anazah. Harbah. Bukhari. Dia tanya, bab mana nak baca dia? Babu salati ilal harbah ke ilal anazah. Tanda tanda mana? Nak baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati ilal harbah. Semayang menghadap kepada harbah, maksudnya lembing ataupun tumbak. Mana hak sebenarnya harbah ni dia pendek sikit daripada lembing dan hujung tu ada besi lebar sikit, itu panggil harbah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sutrah dengan harbah tu. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, muhaddisin kata Imam Bukhari nak menyatakan panjang dan lebar bagi sutrah tu. Jadi sekurang-kurangnya kena ada lebih kurang harbah tu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Abdullah ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasangkan, tancapkan harbah, lembing tu untuk dia, supaya dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh semayang menghadap kepadanya, kepada harbah, ilaiha ilal harbah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan harbah sebagai sutrah. Babu salati ilal anazati. Anazah maksudnya al-anazatu hiya harbatul qasirah. Maknanya dia pendek sikit daripada harbah, itu dikatakan anazah. Biasanya harbah ni, lembing ni, ujungnya ada besi. Anazah ni
juga dibuat daripada tongkat yang mempunyai besi di hujung dia. Jadi lebih kurang harbah dengan anazah ni tujuan Imam Bukhari adakan dua bab ni, harbah, anazah. Benda ni lebih kurang cuma ada beza sikit bentuk dia. Jadi daripada Imam Bukhari adakan dua bab ini, dua terjematul bab ini, katanya muhaddisin, sebenarnya Imam Bukhari mau menyatakan berkenaan dengan tidak ada penentuan berkenaan dengan panjang pendek bagi sutrah itu. Itu yang Imam Bukhari hendak menyatakan di sini. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم bilhajirati, riwayat daripada Abi Juhaifah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami bilhajirati, pada waktu tengah hari. Hajirah maksudnya waktu panas terik tengah hari. Fa'utiya biwadu'in, kemudian dibawa datang air wudu, wa bifathil waw, wudu maksud dia ma'ul lil wudu, air untuk mengambil air sembahyang. Fatawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, fasalla bina az-zuhra wal asra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menjadi imam bersama dengan kami, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Wa baina yadayhi anazatun, dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anazah, tongkat yang ada besi di hujung tu sebagai sutrah. Wal mar'atu wal himaru yamurrani min waraiha, dan wanita dan keldai lalu lintas dari arah belakangnya, belakang sutrah itu, dari bahagian belakang sutrah itu ada lalu lintas wanita dan juga keldai. Jadi daripada situ dapati apabila dah ada sutrah lalu lintas daripada manusia dan juga binatang, tidak akan mengganggu khusyuk dalam sembahyang itu. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته
tabi'tuhu ana wa ghulamun riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk qada hajat dia, saya dan seorang budak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ana ukkazatun au asa au anazah. Sedang bersama dengan kami ada ukkazah. Ukkazah ni biasanya tongkat yang selalunya dibawa oleh gembala, dan hujung tongkat tu ada besi. Biasanya dengan tongkat tu gembala dia luruhkan daun daripada pokok ataupun dia potong ranting kecil-kecil. Itu panggil ukazah atau asa, ataupun bawa bersama dengan kami tongkat ataupun anazah, tongkat yang mempunyai besi di ujung. Wa ma'ana idawatun, dan juga bersama dengan kami ada bekas air. Fa idza faragha min hajatihi nawalnahu idawata, nawalna ay a'tayna. Fa idza faragha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada qada hajatnya, kami berikan kepadanya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas air tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Jadi maksudnya daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari sebenarnya nak bagi tahu sutrah ni sama ada sebesar ataupun setinggi harabah ataupun anazah, yang mana sahaja, ataupun ukazah, asa biasa, semuanya boleh. Ataupun bila tidak ada benda-benda tu, dinding juga boleh dijadikan sebagai sutrah. Nak bagi ada di hadapan orang sembahyang tu. Dan berkenaan dengan sutrah ni, berapa panjang dia, berapa besar dia, di situ ada juga di sisi ulama pandangan-pandangan mereka. Jadi di sisi Imam Malik, berdasarkan hadis-hadis tadi, sutrah ni sepatutnya ada lebih kurang besar lembing tu, batang kayu biasanya guna di lembing tu, tebal mana biar ada tebal tu. Itu pandangan daripada Imam Malik. Dan Imam Ibnu Qudamah Hambali, di sisi dia sutrah ni, batang kayu tu, lembing tu, anazah, harbah, patutnya ada lebih kurang 1 hasta panjang. Itu pandangan-pandangan daripada sesetengah ulama. Tapi daripada terjematul bab dan hadis bab yang Imam Bukhari bawa di sini, isyaratan
dapati di sisi Imam Bukhari tidak ada penentuan yang tetap mesti panjang, berapa panjang, berapa tebal dan sebagainya. Tidak ada had muta'ayyin, tidak ada. Jadi kalaulah batang nak jadikan sutrah tu tidak tebal, tidak tinggi setinggi harbah ataupun panjang lagi pada tu dan sebagainya, tidak ada sukatan apa-apa di situ, asalkan ada sutrah di hadapan orang sembahyang tu. Itulah dikehendaki oleh Imam Bukhari daripada dua bab ni. Babus sutrati bi Makkah wa ghairiha. Bab berkenaan dengan mustahab adakan sutrah di Mekah dan juga selain daripada Mekah. Jadi maksudnya semayang di Mekah, di Ka'bah, di situ perlu sutrah ataupun tidak. Di situ ada riwayat-riwayat, ada sesetengah riwayat dalam Musannaf Abdul Razak. Di situ ada menyatakan di Mekah ni tidak perlu sutrah. Itu pandangan Hanabilah, begitu juga. Tapi daripada hadis bab yang ada di bawah terjemahatul bab ni, di situ bila Rasulullah SAW semayang di Bathah, di Mekah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan anazah di hadapan dia. Jadi daripada situ Imam Bukhari dengan menyatakan hadis bab ni, dia nak menolak pandangan sesetengah a'immah yang kata perlu adakan sutrah di Mekah. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. Riwayat daripada Abi Juhaifah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami di sisi kami pada waktu tengah hari, waktu panas terik, hajirah. Fasalla bil Bathahai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di Bathah, di berdekatan dengan Mekah dah. Di situ semayang zuhur dan asar jama' raka'ataini, ay kullu wahidatin minhuma raka'ataini. Setiap satu semayang daripada dua semayang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 2 rakaat, maksudnya jama' 2 semayang tu. Wa nasaba baina yadayhi anazatan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegakkan di hadapannya anazah sebagai sutrah. Wa tawadda'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Ketika itu faja'ala an-nasu yatamassahuna biwudu'ihi, wa ramai
yakni sahabat-sahabat mula ja'ala ay syara'a, mereka mula sapukan dengan air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dengan lebihan air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ambil air itu sapu di tubuh badan mereka, ataupun biwudu'ihi, sesetengah muhaddisin kata biwudu'ihil mutaqatiri min a'da'ihi sallallahu alaihi wasallam, air wudu menitis daripada anggota wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ambil sapu di muka dan tubuh badan mereka. Itu menunjukkan harus mengambil berkah tabarukan dengan benda-benda yang dah pun sentuh dengan jasad tubuh badan orang-orang salih. Jadi mengikut hadis bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang di Bathah Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan sutrah. Jadi sebab tu Imam Bukhari adakan terjematul bab babu sutrati, ay babu istihbabis sutrah. Bab ni nyatakan mustahab adakan sutrah di Mekah dan juga tempat lain selain daripada Mekah. Tujuannya sutrah ni lidaf'il mar, untuk menghalang daripada lalu lintas orang ramai, supaya tidak menjadi ganggu dalam khusyuk dalam sembahyang tu. Babus salati ilal ustuwanati, bab berkenaan dengan sembahyang menghadap kepada tiang ada di masjid. Wa qala Umar, dan Sayyidina Umar kata, al-musalluna ahaqqu bis sawari, sawari jamak bagi sariyah, tiang juga, minal mutahaddisina ilaiha. Sayyidina Umar kata orang-orang sembahyang lebih berhak dengan tiang-tiang, lebih berhak daripada mereka yang berbual-bual kepadanya. Maksudnya sesetengah mereka duduk di sisi tiang, nyandar di situ, bual-bual. Ada pula yang datang mau sembahyang menghadap kepada tiang dalam masjid sebagai sutrah, nak jadikan sutrah supaya senang orang lain mau lalu di hadapan orang tengah sembahyang tu. Jadi siapa lebih berhak mengambil tempat di sisi tiang tu? Orang duk bual dekat tiang tu kah, ataupun orang nak sembahyang tu? Jadi Sayyidina Umar kata al-musallun, mereka yang sembahyang tu, ahaqqu bis sawari, lebih berhak, lebih layak mengambil tempat di tiang-tiang, lebih daripada mereka yang hendak bual di sisinya. Wara ibnu Umar rajulan yusalli baina ustuwanataini, dan Abdullah bin Umar melihat ada seorang lelaki sembahyang di antara dua tiang.
fa'adnahu ila sariyatin, maka Abdullah bin Umar mendekatkan lelaki yang semayang di antara dua tiang tu, dekatkan kepada satu tiang supaya jadikan sutrah dengan tiang tu. Faqala salli ilaiha, kemudian daripada tu Sayyidina Abdullah bin Umar pesan, kata pada dia, semayalah engkau menghadap kepadanya pada sariyah satu tiang tu. Imam Bukhari daripada terjematul bab ni, muhaddisin kata tujuan sebenar Imam Bukhari adakan terjematul bab dan bawa hadis bab. Kita akan baca di situ sahabat-sahabat ketika sembahyang ni, mereka mengambil tempat di sisi tiang yang dah diberi nama Ustuwanatul Mushaf yang ada di dalam Masjid Nabawi itu. Jadi daripada situ dan asar sahabah Abdullah bin Umar tadi, Imam Bukhari mau menyatakan orang sembahyang dalam masjid juga perlu adakan sutrah supaya orang lalu lintas senang di hadapan orang sembahyang tu. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak menolak pandangan sesetengah kata ketika sembahyang dalam masjid ni tidak perlu adakan sutrah. Jadi Imam Bukhari menolak pandangan mereka dengan adakan terjematul bab dan hadis bab kita akan baca ni. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي. Yazid bin Abi Ubaid kata, saya datang bersama Salamah bin Al-Akwa', kemudian dia Salamah bin Al-Akwa' itu sembahyang indal ustuwanati allati indal mushafi, dia sembahyang di sisi tiang yang ada, tiang itu ada di sisi mushaf. Maksudnya zaman Sayyidina Utsman bila dah sediakan naskah Al-Quran, mushaf Utsmani, risam Utsmani, kemudian Sayyidina Utsman letakkan Quran tu, dia buat di sisi tiang Masjid Nabawi, di satu tempat tu, di satu tiang tu, letaklah di situ mushaf Al-Quran tu. Jadi tiang tu dinamakan Ustuwanatul Mushaf. Jadi itulah maksud indal ustuwanatil lati indal mushaf itu. Jadi Salamah bin Al-Akwa' ni dia semayang di sisi tiang tu, tiang yang mana disediakan untuk letak mushaf tu. Faqultu ya Aba Muslimin, maka aku kata, Yazid kata, wahai Aba Muslim. Aba Muslim kunyah bagi Salamah bin Al-Akwa', araka, aku melihat engkau, maksudnya selalunya aku dapati engkau ni tataharra ay taqsudu, menghendaki
as-salata inda hadhil ustuwanah. Semayang di sisi tiang ini, maksudnya Salamah bin Al-Aqwa, bila-bila pun dia masuk Masjid Nabawi, dia akan semayang di sisi tiang tu, tiang mushaf tu, ustuwanatul mushaf tu di situ. Jadi yang selalu dapat perhati Yazid bin Abi Ubaid tu, dia tanya, selalu nampak begitu, semayang di sisi tiang tu, kenapa? Selalunya ambil tempat di situ untuk semayang. Qala, semayang maksud di sini semayang sunat. Qala fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra ay yaqsudu as-salata indaha indal ustuwanati allati indal mushafi. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki semayang di sisinya, di sisi tiang itu. Jadi tiang masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap semayang tu, ketika tu tidak dinamakan lagi ustuwanatul mushaf, sebab ketika tu tidak ada lagi mushaf Al-Quran. Yang adanya di zaman Sayyidina Utsman tu dah ada letak Al-Quran di situ, mushaf Utsmani di situ. Daripada situlah mula bagi nama tiang tu ustuwanatul mushaf. Dan juga sesetengah namakan tiang tu ustuwanah Khar'ah ataupun ustuwanah Aisyah. Jadi sekarang ni masyhur ustuwanah Aisyah. Jadi tiang tu ada di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Di sisi Raudhah di situ. Jadi maksudnya daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari mau menegakkan ijtihad dia, iaitu ketika semayang dalam masjid juga perlu adakan sutrah supaya tidak menyusahkan orang lain lalu lintas di hadapan orang semayang tu. Sambil tu Imam Bukhari menolak pandangan sesetengah ulama. Mereka kata dalam masjid ni tidak perlu adakan sutrah. Memang betul adakan sutrah dalam masjid ni tidak wajib, tapi aula, lebih baiknya semayang di sisi tiang untuk kemudahan orang ramai lalu lintas di hadapan orang semayang tu. Haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Amir an Anas ibn Malik qala laqad adraktu كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, saya sempat dengan kibarus sahabah, sahabat-sahabat ulung, seperti sahabat-sahabat tua
dah lama masuk Islam, dah banyak masa mendampingi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan sahabat seperti itu dikatakan khibarus sahabah. Jadi sahabat-sahabat seperti itu yabtadiruna sawariya, mereka merebut-rebut mengambil tempat di sisi tiang-tiang indal maghribi, ay inda azanil maghribi, ketika azan maghrib itu. Jadi maksudnya untuk sembahyang sunat sebelum fardu maghrib itu, mereka ambil tempat di sisi rubu, ambil tempat di sisi tiang-tiang itu. Babu salati baina sawari fi ghairi jama'atin. Bab berkenaan dengan sembahyang di antara tiang-tiang, sembahyang tidak berjemaah. Tadi kita dah baca asar sahabah, iaitu Abdullah bin Umar. Dia melihat seorang lelaki sembahyang di antara dua tiang tu. Dia dekatkan orang tu di sisi satu tiang supaya dia jadikan sutrah dengan tiang tu sembahyang. Jadi daripada perbuatan Sayyidina Umar tu boleh jadi kita faham sembahyang di antara dua tiang ni tidak boleh. Sebab tu Abdullah bin Umar dekatkan orang tu di sisi satu tiang. Jadi boleh jadi salah faham begitu, ataupun boleh timbul iskal di situ. Jadi disebabkan itu, muhaddisin kata di sini Imam Bukhari adakan pula bab ni menyatakan harus sembahyang di antara dua tiang tu. Jadi Imam Bukhari nak menolak iskal ataupun salah faham akan timbul daripada asal Abdullah bin Umar tu dengan terjemah terbab ni. Di sini hendak menyatakan kalau orang tu tidak sembahyang berjemaah, dia boleh sembahyang di antara dua tiang tu. Ada satu riwayat di situ ada menyatakan kunna nattaqi hadza, kami kumpulan sahabat ni sentiasa mengelak daripada ini. Ini maksudnya sembahyang di antara dua tiang tu. Jadi di sini pula Imam Bukhari mengharuskan sembahyang di antara dua tiang. Ada pula riwayat kata kunna nattaqi hadza tu seolah-olah tidak harus sembahyang di antara dua tiang. Jadi sahabat-sahabat mengelak daripada sembahyang dua tiang. Jadi agak bercanggah zahir maksud tu. Ulama muhaddisin dah bagi jawapan
berkenaan dengan pencanggahan ini, katanya mereka yang Imam Bukhari maksudkan di sini ialah harus semayang di antara dua tiang tu ketika semayang keseorangan tidak berjemaah. Ketika berjemaah tu itulah mengelak daripada semayang di antara dua tiang. Katanya amalan sahabat tu itu ketika semayang berjemaah, sebabnya Masjid Nabawi itu tidak seperti keadaan Masjid Nabawi sekarang ni. Tiang-tiang ni tidak betul straight macam kita sini, betul straight. Kalau semayang di antara dua tiang pun betul dengan saf dia. Jadi ketika tu kalau semayang di antara dua saf tu, dia agak tidak dapat betulkan saf tu. Jadi sebab tu sahabat-sahabat ni mereka mengelak daripada semayang di antara dua tiang tu, dan mereka utamakan membetulkan saf tu. Itu sebab mereka mengelak daripada semayang di antara dua tiang tu. Itu tidak bermaksud tidak harus semayang di antara dua tiang tu. Jadi Imam Bukhari nak bagi beza di antara dua keadaan tu. Adakan terjematul bab dan hadis bab ni di sini hendak menyatakan semayang di antara dua tiang ketika tidak berjemaah ni harus boleh. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah Ka'bah. Wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talhah wa Bilal, dan juga Usama, Utsman dan juga Bilal. Usama bin Zaid, Utsman bin Talhah dan juga Bilal. Mereka juga masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam Ka'bah Baitullah tu. Fa'atala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil masa lama, memanjangkan, maksudnya mengambil masa lama seketika dalam Ka'bah tu. Wa kuntu awalan nasi, kata Abdullah bin Umar, akulah orang pertama sekali di antara orang ramai dakhala ala atharihi, masuk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat keluar balik daripada dari dalam Kaabah tu, ketika tu Abdullah bin Umar sampai di situ. Jadi dialah orang pertama sekali ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu. Jadi keadaan ketika tu ialah setelah Rasulullah SAW dan 3 orang sahabat dah masuk dalam Kaabah tu, tutup pintu Kaabah, orang lain tak boleh masuk. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ketika tu tidak ada di situ.
Bila dia sampai mai itu, Rasulullah SAW dah pun keluar daripada dari dalam Kaabah tu. Ketika tu Abdullah bin Umar kata, fasa'altu Bilalan aina salla. Aku tanya kepada Bilal, di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam Kaabah tu. Jadi dia nak tahu sangat di mana tempat Rasulullah SAW sembahyang dalam Kaabah. Tujuannya ketika dia sempat masuk ke dalam Kaabah, dia nak sembahyang juga di situ, di tempat mana Rasulullah SAW sembahyang tu. Disebabkan Abdullah bin Umar ni terlalu gemar mengikuti amalan sunnah Rasulullah SAW. Itu sebab dia tanya, nak tahu aina salla. Faqala bainal amudainil muqaddamaini. Bilal jawab kata, di antara dua tiang yang hadapan. Dua tiang hadapan sekali itu, di situlah di antara dua tiang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi daripada bainal amudainil muqaddamain itu, Imam Bukhari mau istidlal harus sembahyang di antara tiang-tiang ketika tidak berjemaah. Maksudnya Nabi SAW ketika itu sembahyang keseorangan, sahabat-sahabat pun masing-masing sembahyang, tapi tidak berjemaah dalam Kaabah itu ketika itu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talhah al-Hajabi fa aghlaqaha alaihi. Setelah Rasulullah SAW dan 3 orang sahabat sudah masuk dalam Kaabah, fa'aghlaqaha alaihi, kuncikan pintu Kaabah tu, penjaga yang memegang kunci Kaabah tu, ada kunci Kaabah tu, kunci. Wa makatha fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa lama masa dalam Kaabah tu. Fasa'altu Bilalan hina kharaja. Abdullah bin Umar kata, saya tanya kepada Bilal ketika dia keluar dari dalam Kaabah tu, ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan itu? Qala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi. Sayyidina Bilal jawab kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan jadikan satu tiang di sebelah kirinya dan satu tiang lagi di sebelah kanannya. Maksudnya Nabi SAW sembahyang berada di antara dua tiang tu. Wa salasata a'midatin wara'ahu, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 tiang lagi. Jadi maknanya Rasulullah SAW sembahyang 2 tiang hadapan tu, di antara 2 tiang tu, di belakang Rasulullah SAW ada lagi 3 tiang. Wa kana al-baitu yauma idin ala sittati a'midatin, sedang Baitullah Kaabah pada hari itu mempunyai ataupun dibina di atas 6 batang tiang tu. Cuma salah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di antara 2 tiang tu. Wa qala lana Ismail. Imam Bukhari kata, Ismail
Ismail bin Abi Uwais kata kepada kami, haddatsani Malikun qala faqala amudaini an yaminihi. Riwayat daripada Imam Malik di situ ada sebut dua tiang di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Dalam riwayat daripada Ismail bin Abi Uwais tu, sebelah kanan tu dua, sebelah kiri tu tetap ada satu. Jadi macam mana pun Rasulullah SAW sembahyang ketika tu di antara dua tiang. Jadi daripada situlah Imam Bukhari mau istidlal harus sembahyang di antara dua tiang. Sembahyang tidak berjemaah tu maksudnya sembahyang sunat nawafil boleh sembahyang begitu. Babun saja. Babun seperti ini panggil babun bila terjemah. Bab tanpa ada terjemah. Babun begitu maksudnya kal fasli minal babis sabiq, merupakan babun kosong dengan terjematul bab ni. Maksudnya ini merupakan satu fasal daripada bab dulu. Maksudnya ada kaitan dengan bab dulu. Haddatsana Ibrahim bin al-Munziri qala haddatsana Abu Damrata qala haddatsana Musa bin Uqbata an Nafi'in anna Abdullah bin Umar maksud di sini, kana idza dakhala al-Ka'bata masya qibala wajhihi hina yadkhulu. Abdullah bin Umar apabila dia sempat masuk dalam Kaabah, dia berjalan menuju hadapan qibala wajhihi, menghadap muka dia, maksudnya masuk dalam Kaabah. Ketika dia masuk tu berjalan terus ke arah dia menghadap masuk tu, wa ja'ala al-baba qibala zahrihi, dan jadikan pintu Kaabah tu di arah bahagian belakangnya. Famasya, kemudian terus berjalan masuk dalam Kaabah, hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhihi qariban min salasati azru'in salla. Dia berjalan masuk sehingga di antara dia dan di antara dinding Kaabah yang ada di hadapan muka dia tu lebih kurang 3 hasta. Dah dekat dengan dinding Kaabah. Dia masuk daripada pintu Kaabah tu terus berjalan masuk ke hadapan, menuju ke hadapan hingga 3 hasta lagi lebih kurang nak sampai dinding Kaabah tu. Dia berhenti di situ, kemudian dia sembahyang. Kiranya di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ketika masuk dalam Kaabah tu. Yatawakha ay yaqsudu, yatawakha al-makan alladhi akhbarahu bihi Bilalun. Dia buat begitu, yatawakha, dia menghendaki akan tempat yang mana Bilal bagi tahu kepada dia dengan berkenaan dengan tempat tu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fihi,
yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di tempat itu maksudnya di antara dua tiang. Qala wa laysa ala ahadina ba'sun in shalla fi ayyi nawahiyil baiti sya'a. Kemudian Abdullah bin Umar kata, tidak menjadi kesalahan bagi salah seorang daripada kami jika waktu sembahyang di satu sudut di antara sudut-sudut Kaabah di mana sahaja dia kehendaki, maksudnya masuk dalam Kaabah nak sembahyang tu tidak semestinya sembahyang di tempat tu, tempat lain tidak boleh, tidak begitu. Jadi di mana sahaja dalam Kaabah tu sembahyang boleh, tidak menjadi kesalahan. Jadi maksud daripada hadis ni juga sama dengan hadis bab dulu, ada kaitan. Itu sebab Imam Bukhari hanya tulis babun sahaja. Babus salati ila rahilati wal ba'iri wasyajari wal rahli. Bab berkenaan dengan sembahyang menghadap kepada rahilah. Rahilah maksudnya unta yang boleh letakkan apa panggil Kelantan kata apa, sekeduk atas unta tu. Betul, betul. Atas unta tu kan, kalau kuda panggil pelana untuk duduk atas kuda tu, unta panggil apa? Sekeduk. Pernah orang sebut gitu, sekeduk. Ya, itulah. Biasanya unta tu dah sedia, boleh letak benda tu di atas dia. Unta seperti itu panggil rahilah. Al-ba'ir, al-ba'ir maksudnya unta kira-kira tu boleh dah naik. Dia tu panggil ba'ir. Biasanya ba'ir ni unta dah masuk umur dah masuk 5 tahun. Itu ba'ir. Rahl, syajar pokok rahl, maksudnya itulah letak di atas unta tu. Kalau kuda panggil pelana. Jadi maksudnya daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari nak menyatakan harusnya jadikan sutrah dengan rahilah, ba'ir, syajar dan juga rahl. Unta yang ada apa panggil sekeduk tadi, dia ada di hadapan orang sembahyang, ataupun unta biasa, ataupun ada pokok, ada pelana, letak sesuatu daripada pak yang sebut tu, kemudian sembahyang. Itu kira dah jadi sutrah bagi orang sembahyang tu. Dan juga daripada babus salati ila rahilati wal ba'ir, setakat itu Imam Bukhari dia nak menyatakan keharusan jadikan sutrah dengan binatang tu.
binatang ada di hadapan, jadikan sutrah semayang. Jadi maksudnya unta duduk dalam keadaan diam, dah tahu dia tidak akan bergerak duduk situ. Ketika itu menghadap kepada unta, binatang itu semayang. Binatang itu jadikan sebagai sutrah. Jadi maksudnya Imam Bukhari di sini harus. Begitu juga pokok dan juga pelana dan sebagainya. Benda-benda itu ada di hadapan orang semayang sebagai sutrah ni, kiranya harus. Mengikut pandangan ulama berkenaan dengan jadikan sutrah dengan binatang itu, ada juga pandangan berbeza di sisi a'immah. Imam Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i dan Imam Malik makruh jadikan sutrah dengan binatang itu. Indal jumhur, di sisi jumhur a'immah harus. Jadi Imam Bukhari dalam bab ni dia bersama dengan jumhur, dan Imam Bukhari menolak pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yu'arridu rahilatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintangkan kenderaannya, rahilah tu, rahilah unta yang ada sekeduk di atas tu. Jadi melintang di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian fayusalli ilaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang menghadap kepadanya, ilaiha ay ila rahilah. Qultu, aku kata, afara'aita, aku maksudnya Nafi kata, yakni tanya kepada Abdullah bin Umar, afara'aita ay akhbirni, cuba bagi tahu saya, iza habbatir rikabu, rikab maksudnya jamak bagi rahilah, itu panggil jamak ala ghairi lafzihi. Rikab ni jamak bagi rahilah. Idza habbatir rikabu, apabila rikab tu maksudnya habbat ay zahabat, rikab ibil, itu senang. Idza habbatir rikab ay idza zahabatil ibil. Cuba bagi tahu, tengah jadikan rahilah tu, unta tu sebagai sutrah tengah semayang. Apabila apabila unta tu bergerak pergi, maksudnya kalau unta tu tak berapa nak duduk diam di situ, dia juga mau cari makanan, dia mau bergerak pergi mai. Kalau begitu macam mana? Qala,
Abdullah bin Umar kata kana ya'khudhu rahla fayu'addiluhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil rahl tu, sekenduk tu, di atas unta tu letak, lepaskan unta, pergi cari makan, masuk dekat pokok-pokok berdekatan di situ. Fayu'addiluhu ay yuqimuhu tilqa'a wajhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan ia ke arah muka, maksudnya adakan rahl itu di hadapan muka, arah kiblat tu. Fayusalli ila akhiratihi atau qala muakhirihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap kepada bahagian akhir rahl itu. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Abdullah bin Umar juga lakukan begitu. Jadi maksudnya daripada hadis bab ni, Imam Bukhari dalilkan harusnya jadikan sutrah dengan binatang, unta dan sebagainya. Dan begitu juga Imam Bukhari qiyas kepada hadis itu. Imam Bukhari nyatakan juga di sini syajar dan rahl, maknanya jadikan sutrah dengan pokok pelana, itu juga boleh, seperti mana rahilah dan ba'ir jadikan sutrah boleh. Begitu juga syajar dan rahl juga boleh jadikan sutrah. Imam Bukhari itu sabitkan dengan qiyas kepada maksud hadis itu. Babus salati ila sarir. Kita sambung insyaAllah. Semayang menghadap kepada katil. Katil tempat tidur orang. Ada pula orang tidur atas tu. Jadi boleh ataupun tidak menghadap kepada katil tu semayang. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Astaghfirullah.